kerana terbukti tidak benar, fitnah-fitnah, penipuan, pembohongan yang telah diguna pakai oleh pihak Perikatan Nasional untuk memenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para penonton setia di Nextstep TV dan juga di Nextstep Malaysia. Kita bersama dalam Berani Jawab untuk minggu ini, dan pada minggu ini kita ada seorang tetamu yang tidak asing lagi di negara kita Malaysia ini dalam sudut politik negara. Kita bersama dengan Tuan Haji Khalid Samad yang merupakan pengarah komunikasi amanah dan juga pengerusi amanah negeri Kelantan. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak Haji sedikit kurus sekarang ini. Puasa dah. Puasa ya. Okey, baik. Okey. Haji, berani jawab. Adakah Haji sudah bersedia dengan soalan-soalan daripada saya? Harap sudah bersedia ya. Baik, kita nak bertanya. Kita nak bertanya Haji lah tentang ialah memandangkan Haji merupakan pengerusi amanah negeri Kelantan pada ketika ini, dan sedikit perkongsian daripada Haji tentang suasana politik di negeri Kelantan dan juga Terengganu buat masa ini. Kalau dilihat, ramai juga yang mengatakan bahawa di dua negeri ini dilihatnya peranan yang dimainkan oleh pembangkang di sana tidak berapa kuat dan tidak berapa konstruktif, yang menjadikan dilihat Kelantan dan Terengganu dimonopoli oleh PAS. Silakan Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Nextstep kerana menyebut saya. Memang di Kelantan dan di Terengganu kita memahami dan kita mengakui bahawa keadaannya tidak sama seperti di negeri-negeri yang lain, iaitu di mana PAS itu sendiri khususnya begitu kukuh kedudukannya, hasil daripada usaha dan kerja pembentukan masyarakat yang telah berterusan berpuluh-puluh tahun di Kelantan itu sendiri. PAS sudah menjadi kerajaan semenjak 1990 kalau tak silap saya, maka sudah dalam 34 tahun dan mereka telah bertapak di mana di institusi-institusi masyarakat, di masjid, surau, sekolah, pondok dan sebagainya, mereka telah mengasaskan satu pemahaman di kalangan masyarakat bahawa mereka adalah kerajaan yang berpaksikan kepada Islam, dan kadang-kadang bukan sekadar itu, tetapi memberikan gambaran bahawa mereka lah Islam, iaitu kalau tolak mereka berarti tolak Islam. Ini tidak seperti mana pada zaman Tok Guru Ni Aziz, walaupun beliau arwah telah begitu gigih membentuk pemahaman politik masyarakat, hanya sekarang lah hujung-hujung ni memang diberikan gambaran yang begitu, sehingga amalan-amalan yang tidak diterima Islam, yang ditolak oleh Islam sekalipun, seperti fitnah, rasuah dan sebagainya, dianggap perkara biasa demi kepentingan Islam, boleh dilakukan dan sebagainya. Oleh kerana itu memang amat sukar untuk kita nak hadapi pilihan raya untuk memenangi negeri Kelantan dan lebih-lebih lagi negeri Terengganu. Namun demikian, pada masa yang sama tahap pentadbiran yang dilakukan oleh kerajaan PAS di Kelantan dan di Terengganu agak mengecewakan. Di Kedah pun begitu jugalah, di Kedah lagi teruk lah kan, ada menteri besar yang agak loklak lah. Tapi dari segi deliverance dia, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah penambahbaikan yang telah dilakukan dan sebagainya, memang masyarakat melihat bahawa mereka sebagai kerajaan, mereka tidak perform. Tetapi pemahaman politik yang telah ditanam yang menyebabkan bahawa rakyat merasa terpaksa memilih PAS walaupun mempunyai banyak kelemahan dan tidak deliver, ialah masalah yang kita kena atasi. Dan inilah yang pemahaman inilah yang perlu kita perbetulkan pemahamannya, bahawa pilihan raya yang diadakan, sama ada yang PRU ke-15 ataupun sekarang ini PRN, ianya bukan soal nak pilih agama, tetapi ianya soal nak pilih pihak yang akan mengurus dan mentadbir negeri, dan mana pihak yang lebih cekap dan lebih
mampu untuk menghasilkan kemudahan untuk rakyat jelata, ya. So sekarang ni bagi saya merasakan bahawa mungkin negeri Kedah, negeri Kelantan tu kita ada juga harapan untuk menghadapi ataupun memenangi PRN itu. Terengganu itu agak lebih sukar tetapi tidak mustahil, tetapi banyak bergantung kepada kemampuan kita untuk menangani pemahaman yang boleh dikatakan agak ekstrim lah, yang telah ditanamkan oleh PAS setelah menguasai kerajaan sekian lama. Dan dalam melalui politik yang dilakukan dewasa ini melalui social media dan sebagainya, untuk kita memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya. Ialah memanglah kalau dilihat peranan PH khususnya mungkin tidak begitu ketara, oleh kerana kita pun di sana susah untuk nak dapat ruang untuk nak bergerak. Tetapi pada masa yang sama ada juga banyak isu-isu yang telah kita tonjolkan untuk mendapatkan kepahaman rakyat bahawa kerajaan yang sedia ada, kerajaan negeri yang sedia ada tidak berfungsi, ya, dengan baik, ya. Baik, bercakap tentang pemahaman rakyat, Haji, kalau kita lihat, ya, sebelum ini memang difahamkan sebagaimana Haji katakan bahawa pemahaman rakyat itu berketurunan begitu, tetapi sekarang ini apabila kita maksud saya PH mula bergabung dengan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan, dilihat bahawa pemahaman rakyat di negeri-negeri yang dikuasai PN pada ketika ini, dilihat kita seolah-olah tidak ada medium yang khas yang dilihat membantu rakyat untuk memahami situasi sebenar yang sebab mereka sudah pun diracuni dengan pelbagai kontroversi yang melanda UMNO sebelum ini, dan sekarang kita bekerjasama semula dengan mereka. Jadi untuk menghadapi PRN ini, bagaimana persediaan itu, Haji? Maksud saya tentang pemahaman kepada rakyat. Ya, baik. Ini memang di antara isu yang ditimbulkan dan ditonjolkan oleh pihak Perikatan Nasional dan PAS, di mana bagi mereka yang mereka membentuk kerajaan dulu selama 3 tahun bersama dengan UMNO tidak menjadi hal, ya. Tetapi bila kita pula ada kerjasama dengan UMNO sekarang ini, dikata menjadi hal kerana kita yang menyerang tentang UMNO, BN, rasuah dan sebagainya. Hakikatnya memang kita tidak ada pilihan, ya, kerana bila kita tidak mempunyai kursi yang mencukupi, hanya 82 kursi, maka kita terpaksa bergabung dengan pihak lain untuk membentuk kerajaan. Kalau tidak, memang tidak ada kerajaan lah yang boleh dibentuk. Kalau sekiranya Perikatan Nasional pun nak bentuk kerajaan, dia pun terpaksa bersama dengan UMNO BN juga, ya. Betul. Dan inilah sebabnya mereka telah berusaha untuk menyogok UMNO dan GPS khususnya dengan jawatan-jawatan dan yang kita dengar yang didedahkan oleh Lokman Adam ialah bahawa jawatan Perdana Menteri pun boleh dijadikan bahan sogokan untuk mendapatkan kerjasama dan sokongan daripada GPS. Tetapi Alhamdulillah GPS lebih bijak daripada itu dan telah menolaknya. Tetapi namun demikian, persoalan nak berikan pemahaman tentang konsep kerajaan perpaduan itu adalah amat penting, dan inilah yang sedang kita laksanakan di peringkat nasional, di mana kita mengatakan bahawa kita terpaksa bentuk kerajaan, nombor 1, nombor 2, kita kena berikan keutamaan kepada kepentingan negara, kerana kalau tidak ada kerajaan dan tidak ada stability politik, kestabilan politik, maka negara kita ni akan mengalami banyak lagi masalah keuangan dan ekonomi hasil daripada 3 tahun pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional, di mana mereka tidak melakukan apa-apa selain daripada menambahkan hutang negara, yang mana sekarang ni diakui oleh semua hutang negara adalah melebihi 1 trilion lebih, ya. Oleh kerana itu, usaha untuk memberikan penjelasan bahawa kerjasama dengan Barisan Nasional adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk membentuk kerajaan adalah amat penting dan sedang disampaikan. Pada masa yang sama, kita kena perkenalkan watak yang baru ini, watak politik yang baru ini, iaitu kerajaan perpaduan kepada rakyat jelata, khususnya orang-orang kampung, supaya mereka mengenali bahawa ini kalau kita menang, sama ada di Kedah, di Kelantan ataupun di Terengganu, ianya bukan kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan PH, tetapi ianya merupakan kerajaan perpaduan yang berganding bahu untuk nak menentukan
bahawa masa depan rakyat di negeri-negeri perkanaan akan diberikan keutamaan. Kita lihat bahawa Perikatan Nasional dan PAS dia hanya mementingkan soal jawatan. Dia nak kalau boleh nak jadi kerajaan, nak kekal berkuasa dan sebagainya. Dia tak fikir tentang apa yang perlu dibuat untuk nak selamatkan ekonomi negara, bagaimana nak mendatangkan pelabur asing, nak dapatkan duit untuk membangunkan negara ini, nak dapatkan pekerjaan bagi rakyat jelata dan sebagainya. Dia lebih fikir nak dapat kuasa dan menggunakan sentimen tanpa adanya satu polisi dan dasar dan pendekatan yang jelas untuk nak menangani masalah-masalah yang kita hadapi. Baik. Ini yang pada rakyat jelata bahawa kita kena kerjasama untuk capai dan untuk menyelesaikan masalah negara. Bercakap tentang kerjasama, Haji, kalau kita lihat ya, baru-baru ini keluar kenyataan yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan akan dilihat lebih cenderung untuk memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk menerajui kempen pilihan raya di negeri-negeri yang kita katakan tadi. Mungkin Haji boleh sentuh sedikit tentang justifikasi kenapa kenyataan ataupun keputusan itu terjadi. Baik. Sebelum itu saya lupa nak sebut dalam soal kerjasama ini, soalan salah guna kuasa, rasuah masih tetap diberikan kepentingan, dan oleh kerana itu walaupun kita bekerjasama, walaupun ada yang telah dituduh dan didakwa memegang jawatan, tetapi proses pendakwaan itu, proses perbicaraan itu tidak dihentikan ya. Ini komitmen kita bahawa ianya akan terus dijalankan ya. Sambil itu yang disebut tentang keadaan politik di ketiga-tiga negeri ini, kita kena bersandarkan kepada data dan statistik, dan apa yang jelas adalah bahawa di Kelantan dan di Terengganu khususnya, kedudukan PH dalam PRU ke-14 di peringkat negeri, dan dalam PRU ke-15 di peringkat parlimen, kedudukan undi untuk PH adalah yang terendah di antara PN ataupun PAS dan BN dan PH. Kita adalah nombor 3 di hampir ke semua kawasan, kecuali beberapa lah, mungkin ada dalam di PRU ke-14 adalah dalam 3 atau 4 DUN yang kita menjadi nombor 2. Dalam PRU ke-15 ada satu kawasan parlimen yang kita nombor 2 ya. Namun itu merupakan satu premis ataupun satu alasan untuk kita nak berbincang dan memulakan rundingan kerusi dengan Barisan Nasional di negeri-negeri ini, di mana kita kena akui bahawa mereka adalah lebih kuat. Tetapi walaupun mereka kuat, mereka pun kena akui bahawa mereka tak boleh menang tanpa kita. Ya. Betul. Ini dalam perjumpaan dengan pihak UMNO Kelantan baru-baru ini, mereka, pimpinan mereka telah mengatakan yang kecil tu jangan pandang remeh. Ya, kerana dengan kecil itu kita boleh menang, ataupun dengan kecil tanpa yang kecil itu kita boleh kalah. Ya. So ini pemahaman yang perlu kita setuju dan kongsi bersama, iaitu untuk kita nak menang di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, kita mesti datang sebagai kerajaan perpaduan yang mana BN dan PH berganding, dan dalam pemerintahan apabila selepas pilihan raya itu, kalau sekiranya kita menang, maka yang akan memerintah ataupun kerajaan yang akan dibentuk adalah kerajaan perpaduan dan bukan kerajaan BN ataupun kerajaan PH, walaupun mungkin BN yang menjadi sebagai menteri besar ataupun PH yang menjadi sebagai menteri besar. Dia punya dia punya war cry dia adalah kerajaan PH untuk rakyat lah di Kelantan dan di Terengganu ya. Tetapi Haji, kalau kita lihat, bukankah dengan kontroversi yang melanda Barisan Nasional dengan ada di antara mereka yang masih lagi menjadi kluster mahkamah, dan tak kurang pula dengan kontroversi pemilihan parti baru-baru ini, ianya dilihat seolah-olah kita telah meletakkan pisau di leher sendiri. Maksudnya di sini kita sedia untuk kalah apabila memberikan kelebihan kepada mereka. Itu pandangan setengah pihak lah. Apa yang Haji nak katakan tentang itu? Ya, betul. Memang ada kontroversi yang telah dihadapi dan memang ada andaian yang seperti itu. Tetapi kita memikirkan sebaliknya, kerana kontroversi soal kepimpinan itu ianya telah selesai dengan pemilihan yang diadakan, walaupun
tidak ada pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Tetapi di peringkat pemilihan untuk dia punya majlis tertinggi, didapati bahawa ramai yang bersama dengan presiden telah memenangi pemilihan itu, dan ini menunjukkan bahawa walaupun ada kontroversi dan sebagainya, hakikatnya penguasaan dan kepimpinan yang ada pada Datuk Seri Zahid Hamidi adalah tetap mantap, dan hasil daripada pemilihan itu, keputusan itu, kita merasakan bahawa kedudukan beliau adalah semakin stabil, dan begitu juga dengan itu kedudukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Kalau sekiranya benar mereka tidak diterima oleh ahli-ahli UMNO yang diwakili dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru-baru ini, daripada di peringkat kawasan dan sebagainya, sudah pasti penyokong-penyokongnya akan dapat dikalahkan. Tetapi sebaliknya, malahan naib presiden pun daripada 3 jawatan naib presiden, 2 dimenangi oleh orang-orang yang bersama dengan Zahid, dan hanya yang ketiga dimenangi oleh Johari Ghani yang dikenali sebagai agak lalang sikit. Tak tahu dia belah mana, sekejap dia bersama Zahid, sekejap dia bersama dengan dengan Ismail Sabri, Hishamuddin dan geng. Lalu ianya merupakan satu keadaan di mana yang nombor 3 pun menang oleh kerana dia pun terpaksa memperlihatkan sedikit sebanyak dia bersama dengan Zahid juga. So ini menunjukkan bahawa sokongan terhadap Zahid dan Tok Mat Muhammad Hassan adalah mantap, dan kita yakin bahawa hasil daripada keputusan Perhimpunan Agung UMNO baru ini, maka mereka akan memantapkan lagi di peringkat kawasan dan di peringkat cawangan. Dan bila kita bertanding, maka bila kita bersama dengan mereka, undi yang untuk Pakatan Harapan tetap akan kekal, kerana mereka ini tidak akan sokong Perikatan Nasional, dan akan ada tambahan daripada undi daripada Barisan Nasional. Begitu juga sebaliknya, undi untuk Barisan Nasional akan kekal dan akan ada tambahan daripada pengundi yang mengundi Pakatan Harapan, kerana kita nak berikan pemahaman amat penting untuk kerajaan perpaduan menang di negeri-negeri ini. Yang 3 negeri yang kita pegang, walaupun Pakatan Nasional duk sebut dia orang akan menang Negeri Sembilan lah, ataupun dia orang akan menang Selangor lah, tapi hakikatnya di peringkat akar umbi kita tak nampak lah bahawa perkara itu akan berlaku. Lebih-lebih lagi apabila PRU 15 dah selesai dan segala senjata yang mereka nak gunakan semua telah pun kita nampak, dan sekarang ni sudah menjadi tumpul kerana terbukti tidak benar fitnah-fitnah yang penipuan, pembohongan yang telah diguna pakai oleh pihak Perikatan Nasional untuk memenangi PRU 15. Itulah hikmatnya kenapa kita adakan PRU peringkat pilihan raya untuk Parlimen terlebih dahulu, supaya kita nampak senjata yang dia nak guna, dan dan kita telah buktikan bahawa senjata-senjata itu adalah pembohongan dan penipuan semata-mata. Baik, kalau kita khususkan kepada negeri Kelantan, Haji, pernah saya membaca satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Haji sini, mengatakan bahawa agak sukar melihat kepada sejarah dan juga senario di Kelantan, agak sukar sebenarnya untuk kita memenangi di negeri berkenaan. Tetapi langkah yang diambil ataupun fokus diubah kepada untuk menjadi pembangkang yang konstruktif. Okey, ada juga pihak yang mula mengatakan bahawa kenyataan itu seolah-olah mengaku kalah lebih awal sebelum berjuang. Apa yang Haji nak katakan tentang kenyataan itu? Ya, itu merupakan satu kenyataan yang kita akui realiti ataupun keadaan yang sebenarnya, tetapi tidak merupakan satu pengakuan bahawa kita tidak akan usaha untuk dapatkan kerajaan negeri. Lebih-lebih lagi apabila kita dapati bahawa soal kerajaan perpaduan ini semakin mantap. Saya rasa kalau tak silap saya, kenyataan itu dikeluarkan pada ketika kedudukan kerajaan perpaduan ini pun masih baru dan belum lagi mencapai satu tahap kemajuan yang seperti mana yang ada sekarang. Sekarang ini kita telah bertemu dan kita di negeri Kelantan kita dah arahkan kawasan-kawasan dan bagi pihak UMNO bahagian-bahagian mengadakan program-program bersama supaya rakyat melihat bahawa kita serius dalam soal kerjasama ini. Dan bila adanya kerjasama ini,
maka kita tak ada orang boleh beri satu tinjauan yang begitu meyakinkan, kerana ini merupakan pendekatan yang baru. Tak pernah lagi kita mengadakan kerjasama di antara PH dan Barisan Nasional untuk nak hadapi pilihan raya. Kalau secara umum kita boleh kata nak bentuk kerajaan BN, rakyat Kelantan mungkin diorang tak berminat. Nak tubuhkan kerajaan PH pun mungkin kita boleh katakan bahawa rakyat Kelantan pun tak begitu berminat, dan kekuatan kita pun tidak ada. Tetapi bila kita bergabung dan kita bentukkan kerajaan perpaduan di peringkat negeri seperti mana kita ada di peringkat persekutuan, mungkin persepsi dan image yang akan kita hasilkan di kalangan rakyat adalah agak berbeza, dan kemungkinan daripada situ maka sokongan itu pun akan berubah, bukan seperti mana sekiranya kita bertanding 3 penjuru seperti mana yang sebelum ini, So itulah yang kita kena akui, dan saya rasa pihak Perikatan Nasional pun menyedari, dan itulah sebabnya mengapa mereka telah berusaha sedaya upaya untuk nak dapatkan balik kerajaan persekutuan itu dan nak gagalkan kerajaan perpaduan ini, kerana mereka pun faham bahawa ada potensi yang sangat baik dan sangat besar bagi pendekatan kerajaan perpaduan di mana PH dan Barisan Nasional bekerjasama untuk hadapi pilihan raya, dan mereka boleh dikalahkan. Bukan seperti mana PRU15. Baik, itu kita bicara tentang Kelantan dan juga Negeri Terengganu. Kalau kita bicara tentang Kedah pula, MB-nya Sanusi dianggap sebagai apabila telah pun dianugerahkan satu anugerah iaitu pemfitnah nombor 1 negeri Kedah. Kalau kita lihat di situ, apabila ialah dia dikenali sebagai seorang yang suka bergaduh, suka mencari kontroversi, mencipta publicity murahan dan sebagainya. Mungkin penyokong-penyokong PN sudah mula menyedari bahawa mereka, terutama di Kedah, sekarang ini ditadbir oleh seorang yang hanya berlevel badut sahaja. Pandangan Haji di situ sedikit. Malangnya nampak gaya begitulah, kerana kita tak nampak apa-apa yang telah dicapai oleh beliau sebagai Menteri Besar, yang di antara kenyataan yang yang komedi, yang jenaka yang telah dikeluarkan ialah bahawa sebenarnya negeri Kedah ini dah kaya raya kerana adanya nadi bumi di situ yang bernilai bertrilion. Lepas tu dia kata, ni masalah kerajaan perpaduan, tak halalkan ketum. Kalau halalkan ketum, tuan-tuan semua dah jadi jutawan dan sebagainya lah. Lalu kenyataan-kenyataan yang bodoh yang seperti ini, tapi malangnya mendapat respons dan sambutan baik di kalangan orang-orang kampung, kerana mereka tidak dapat maklumat yang sebaliknya setakat ini. Tetapi yang paling mendukacitakan ialah apabila dia telah menyaman ataupun telah disaman oleh Tuan Haji Mahfuz, didapati bersalah, tapi dia masih lagi masih ulang lagi, masih lagi kata tak tersilap lah apalah, yang dia buat tu pun sebenarnya untuk kebaikan Islam lah apalah, walaupun dia kena bayar, minta maaf, dan kena bayar RM120,000. Dia kata tu tak ada benda lah, RM120,000 boleh bayar. Dia lupa sebenarnya kalau kita dah buat satu kesalahan, mungkin di dunia kita terlepas lah, mungkin di dunia kita terlepas, kita bayar saman dan sebagainya, tetapi di akhirat cerita lain. Awak telah melakukan fitnah, dan fitnah ini satu amalan terkutuk, yang mana kesan daripada fitnah ini, kamu telah memburukkan seseorang dengan kenyataan-kenyataan yang palsu, yang tidak benar, membohongi rakyat, sehingga menganggap bahawa Mahfuz adalah seorang yang pro judi dan membawa amalan judi itu ke Kedah dan sebagainya. Walaupun kita nak lawan amalan judi ini, itu alhamdulillah, tetapi tak perlu kita berfitnah. Dan bila kita dah memfitnah sesuatu, macam mana kita boleh rasa bangga, dan kita rasa okeylah RM120,000 tu kita boleh bayar, tu di dunia, di akhirat ianya cerita lain, sama lah macam orang marah kalau ditangkap oleh Jabatan Agama dan sebagainya, maka dia kena bayar fine, dia kena hukum dan sebagainya, tapi dia tak semestinya dia akan terlepas di akhirat, so nampak dari segi sikap dia sampai ke tahap dia mengharuskan seolah-olahnya lah demi perjuangan untuk nak menghalang judi, budaya judi datang ke Kedah dan sebagainya, maka seolah-olah
diberikan gambaran bahawa tindakan dia itu wajar, ya, dan boleh minta sumbangan pula daripada rakyat untuk nak halalkan, nak bayarkan saman dia itu, ya. Ini yang amat sangat mendukacitakan. Samalah macam amalan rasuah politik yang diamalkan oleh PAS. Bila wallahi saya punya undi PAS, lepas tu dapat RM300, dan itu dikatakan sebagai sedekah, sedangkan ianya jelas sebagai rasuah pembelian undi yang dikutuk oleh almarhum Tun Guru Aziz, tapi dipertahankan oleh Haji Hadi. Yang inilah yang menunjukkan kepada kita bahawa Perikatan Nasional ni, khususnya PAS, telah jauh tersimpang daripada perjuangan untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat Melayu dan umat Islam. Baik, Haji, soalan terakhir daripada saya. Kalau kita lihat sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri PMQ, 7 minggu berturut-turut, 7 minggu berturut-turut didapati Ketua Pembangkang dan juga Mahyadin Yassin dan juga Hadi Awam tak nampak batang hidung di Dewan Rakyat untuk berbincang atau untuk mengajukan soalan secara bersemuka dengan Perdana Menteri. Itu mungkin juga boleh dikatakan sebagai satu indikator untuk penyokong PN menilai kononnya mereka yang memangkah ahli parlimen untuk menjadi pembangkang ataupun menyuarakan hasrat mereka tidak kesampaian, kempunan katanya apabila suara-suara mereka tidak disuarakan oleh wakil-wakil pembangkang. Komen terakhir daripada Haji. Ya, ini adalah kerana Perikatan Nasional dia menang sokongan atas sentimen, atas emosi, atas putar belit dan penipuan dan pembohongan dan fitnah, ya. Dan mereka tak pernah ada apa-apa polisi dan dasar dan pendekatan ataupun kaedah yang boleh mereka ketengahkan dengan cara yang positif dan berani, sehingga akan memberikan kepada mereka kemampuan untuk berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi soal jawab. Dan mereka sedar itu, ya, mereka hanya mainkan, oh ni kami ni Islam, yang lain semua ni anti-Islam, yang lain ni semua musuh Islam dan sebagainya. Kalau PH memerintah, maka pergi sekolah semua pakai seluar pendek, pakai skirt dan sebagainya, ya. Yang kahwin lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan pada zaman PH memerintah. Semua inilah yang dia boleh dapatkan sokongan daripada orang kampung. Tapi bila nak datang ke parlimen, nak berhujah dengan Perdana Menteri atas sesuatu isu, termasuklah soal isu pemergian beliau, lawatan ke Saudi ke, lawatan ke China ke, soal perbelanjaan, isu kedah simpanan KWSP dan sebagainya. Dia tak mampu kerana dia tahu sebenarnya hujah-hujah mereka adalah berdasarkan kepada sentimen semata-mata, ya. Yang hujah yang sekarang ini yang berhubung dengan KWSP. Saya ada baca satu artikel yang memudahkan bahawa sekarang ini apa Perikatan Nasional telah berjaya melakukan dengan membenarkan pengambilan keluar wang penyimpanan di KWSP, telah menjadikan orang-orang Melayu ni semakin miskin. Ya, kalau dulu secara purata, kalau tak silap saya lah apa yang telah ditulis dalam artikel itu, secara purata orang Melayu ni ada dalam 30 hingga 50 ribu ringgit simpanan dalam KWSP untuk masa tua dia, ya. Tapi bila dah dikeluarkan, ya, dah 3 kali dikeluarkan atau 4 kali dikeluarkan selama ini, maka sekarang ini dia punya simpanan orang Melayu dalam KWSP adalah lebih kurang dalam 20 ribu ataupun kurang. Dan ini menyebabkan orang Melayu semakin miskin hasil daripada pemerintahan Parti Melayu Islam. Melayu Islam, tapi orang Melayu semakin miskin. Simpanan dalam KWSP dah semakin dah tak ada. Dan inilah sebabnya kenapa pendekatan yang telah dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang lebih wajar dan lebih munasabah dan menjaga kepentingan pencarum-pencarum untuk masa tua mereka, dan juga ianya menggambarkan simpanan yang ada di kalangan masyarakat Melayu Islam. Ya, kalau kita keluarkan lagi, orang Melayu Islam yang ramai yang keluarkan. Bila dikeluarkan, semakin miskin lah orang Melayu Islam. Lepas tu kita pula buat pusing, Melayu Islam miskin, Melayu Islam tak ada dan sebagainya. Tapi tindakan kita, kalau kerajaan Perikatan Nasional, tindakan mereka memiskinkan lagi, ya, orang Melayu, ya. So pendekatan yang telah yang dicadangkan oleh Perdana Menteri, di mana duit itu boleh digunakan sebagai cagaran untuk ambil pinjaman daripada BSN ataupun daripada bank yang dimiliki oleh DPF, adalah satu pendekatan yang lebih selamat, di mana kita keluarkan, kita pinjam, lepas tu kita bayar balik, maka simpanan kita tak terjejas
Malahan ianya masih lagi membuat duit untuk kita kerana dividennya lebih tinggi daripada kadar interest ataupun bunga yang dikenakan oleh bank-bank tersebut kerana ianya dikawal oleh kerajaan. Maka akhirnya simpanan kita tak terjerat. Ini yang kita nak. Kita nak tentukan bahawa duit dan harta yang dimiliki oleh orang Melayu Islam ini tidak akan merosot, tetapi akan paling kurang dapat dipertahankan. Sambil itu kita bawa pelaburan, wujudkan pekerjaan dan sebagainya supaya boleh menambah baik lagi ekonomi dan peluang pekerjaan bagi rakyat jelata. Itulah yang pendekatan yang jauh lebih baik, dan itulah sebabnya kenapa Ketua Pembangkang Haji Hadi tak hadir itu perkara biasa lah. Dia memang tak hadir pun dan dia bangga bila ditegur. Dia kata pergi parlimen bukan macam pergi sekolah, dia kata. Dia jadi ahli parlimen pun saya tak faham. Kalau dia tak nak hadir ke parlimen, kenapa rakyatnya di Marang itu masih undi dia sebagai ahli parlimen dalam kesedaran dia tak akan pergi ke parlimen. Dia tak akan pergi ke parlimen. Memang dia bangga dia tak payah pergi ke parlimen, rakyat masih undi dia, dan itu tidak akan berubah. Dari segi Mahyudin Yassin pun juga begitu, dan Hamzah Hamzah Zakaria pun begitu. Hamzah Zainuddin pun begitu. Nampaklah bahawa sebenarnya mereka ini hanya mampu main sentimen rakyat, tetapi tidak mampu dan tidak ada keberanian untuk berhadapan one on one dengan Perdana Menteri. Ya. Baik, terima kasih Haji. Itu kesempatan yang kita ada untuk berani jawab pada minggu ini. Terima kasih. Selamat maju jaya terutamanya perjuangan di Kelantan. Kami di Next Step sentiasa bersama dengan Haji. Baik, insya-Allah. Baik, itu je para penonton. Kita bersama dengan Tuan Haji Khalid Samad yang merupakan pengarah Komunikasi Amanah Nasional dan juga pengerusi Amanah Negeri Kelantan. Semoga beri manfaat kepada anda. Terus kita bersama kami di Next Step. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye.